So ini bukan Q&A pasal kita ambil soalan ni lah. Kemana perginya Indrawasi? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi Q&A 500k subscriber MTAS Production. So kita dah pernah buat beberapa Q&A sebelum ni. Dah 2 Q&A untuk 50k, 100k, and this time for 500k subscribers. After berapa tahun dah? Daripada 100k tu nak ke 500k setahun lebih. What? 2 tahun? 2 tahun lebih lah. 2 tahun. So it's a struggle lah untuk sampai ke tahap ni. So thank you so much kepada siapa yang subscribe kita sampai 500k. Thank you so much. Tanpa korang kita akan takkan dapat sampai ke tahap ini. Alright, so kita akan baca beberapa sesi Q&A yang korang dah bagi dekat kita orang. Kita akan pilih beberapa. Kita tak nak jawab semua, so limited time. Cuma nak beri sedikit information tentang salah faham yang berlaku baru-baru ni, di mana kita dah upload satu video yang bertajuk Selamat Tinggal 500k subscriber. Takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidup yang telah terukir abadi. So video tu sebenarnya bukan nak menceritakan pasal MTAS nak bubar. No, korang salah faham. Mungkin korang tak tengok sampai habis. Di mana kita nak beritahu yang batch 06, internship batch 06 telah habis internship diorang dan diorang tinggalkan MTAS and diganti dengan batch yang baru iaitu batch 07. So kita nak ucap selamat tinggal pada batch 06 dan welcoming the batch 07. Tapi semua orang salah anggap dengan hampir 3000k komen dekat YouTube saja mengatakan kita dah nak tinggalkan diorang, tinggalkan semua supporters kami disebabkan dah 500k. Ada yang dah kata sebab kita dah kaya. Amin, tapi belum kaya lagi. So itu berlaku salah faham. So harap korang tak sebarkan benda-benda fitnah dekat luar sana. Kita orang masih bersama anda dan masih meneruskan perjuangan ke 1 million subscriber insyaAllah. Okay, jom kita ke soalan pertama. Check it out. Alright, soalan pertama daripada SSZ Vegz. So apa ayat yang paling teruk hater pernah bagi dekat korang? Lagi best lah. Baik tengok Asal Production. Kenapa? MTAS tak best macam Kokom? Lagi lawak Zuki. Hamba Syami Sazli lagi best. Mugura mi Musuka. Awe-awe Alifan lagi cuna. Soalan yang seterusnya, yang kedua, kita cari next. Daripada orang yang sama. Orang yang sama juga. Pengalaman pahit kat sekolah. Pengalaman pahit masa sekolah. Pengalaman pahit masa sekolah. Pengalaman pahit masa sekolah. So daripada Muslim Rasid, dia Muslim. Okay, kita well know dia Muslim. So tapi dia tak bagi salam. Ya. Oh, dia punya logo macam siapa? Isap-isap. Asap lah. Ya, kami bagi 1 juta kalau korang dapat masukkan dalam troli ni. Okay, apa pengalaman yang pahit bila first buka channel MTAS ni sampai dapat collab dengan YouTube boleh sampai datang sekarang. So, pengalaman pahit. So, pengalaman pahit lepas buka YouTube channel. Pahit. Pengalaman pahit selepas buka YouTube channel. 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 Alright, soalan seterusnya daripada Mia Nur Mahathir. So, dia anak bekas Perdana Menteri. Soalan dia adalah berapa umur setiap orang? Okay, umur saya 26 tahun. Ilyas 23, batch 07 yang baru. Norman umur 21, Aizat 21 tahun, Zahra 20, Aikil 20, Ashraf 20 tahun, Lutfi 20 tahun. Cuma kita ada yang tua sikit, pelajar degree, Deli dengan Fam 23. Kita panggil dia Fam, namanya Farafika Muhammad, tapi kita pendekkan jadi Fam. So umur dia orang 23. Yang lain tadi kita sebut tadi semua 20. Ada beberapa lagi yang tak pernah masuk dalam video dan diorang game management. Cik Farah dengan Cik Anis, diorang kembar, umur diorang 29 tahun. Dan Cik K, muka gangster gila tapi dia buat programming untuk website kita orang, umur dia 30. Dia yang paling tua setakat ni dalam MTAS Production. Dan dia memang tak pernah masuk video. Dia pernah masuk sekali je dalam video cinta, bukan cinta semua, cinta Soul Tomboy. Jadi cameo angkat sampah. Dan satu lagi Encik Syafiq, umurnya 29 tahun juga. Lagi ni kan? Lebih lah. Encik Toha umur 27, atas saya setahun. Dia UKM sama dengan saya. Ada lagi tinggal? Amir. Lupa. Dia gelap So nampak tak ingat. So Amir 26 sebaya dengan saya. So itulah umur-umur TM TAS kita.
Kita orang muda lagi, cuma muka kita orang yang macam dah lanjut umur. So doakan kita orang dapat awet muda, dapat cool skin taja untuk kita orang punya makeup. Yeah, everything. Give mampus. Right. So soalan seterusnya daripada seorang kanak-kanak. Ni Ruban Selvaraju. Oh, kita ada ni lah fan daripada India. Bukan India, Malaysia bukan. tapi meme kita ada races. Okay, nice. Thank you. Hai, ni Ruban Selvaraju. Soalan dia, antara semua orang MTAS, siapakah yang belajar pada peringkat tinggi seperti Master dan PhD? Congratulations for your achievement. Congratulations actually. Okay, yang paling tinggi dalam kita punya team adalah Encik Farah dengan Encik Anis. Diorang sampai Master. Selebihnya degree lah, degree dengan diploma. Macam bila diploma, saya nak kerja degree ke? Tak sempat ambil degree. Yang the rest diploma. Yang degree FAM dengan daily. Yang lain semua diploma. Ambil degree. Ya, ambil degree. So itu je lah. Yang SPM, aku kategori SPM ke? Sebab aku tak SPM je. So aku SPM tak habis degree. So aku kategori SPM lah sebenarnya kan. Betul lah. So Tapi paling best bodoh student, sini. tapi best student. Tapi paling bodoh SPM tapi best student. Shut up. Best student. Okay, next soalan. So soalan seterusnya daripada Mazam Munai. Mat Zan Munai. Okay, Kalau jumpa korang kat mana-mana, boleh tak ambil gambar dengan korang? Okay, soalan seterusnya daripada Arif Ayib. Apa long term goal MTAS? InsyaAllah sebab filem yang berkualiti, masuk panggung wayang. Kalau tak masuk panggung wayang pun at least masuk Netflix ke Netflix ke anything platform yang boleh sediakan tempat orang-orang yang meminati filem. 1 hour 20 minit punya features filem, InsyaAllah. Bukan ke sugar ke? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Soalan yang ke berapa dah ni? 12. Oh, 12. Okay. Siti Noraida. Asfang Elias pernah tak suka dengan Dini? Atau perempuan lain? Jawab please. Tak kalah dengan budak-budak umur No way. 20 tahun budak tu. Gila pedofilia. Tapi pedofilia kita umur range berapa lah? Kau cantik sangat pun dia. Entah. Muka lu tu gemuk ada ni. Balik. So soalan seterusnya daripada Daus Gaming dan juga Skadewpie. PewDiePie punya fans. So soalan dia lebih kurang sama. Macam mana sejarah penubuhan MTAS Production? Soalan dari Skadewpie, MTAS start buat YouTube ni bila video pertama yang dipublish, apa masuk MTAS, apa matlamat pertama MTAS Production buat YouTube channel and buat video. Alright, so MTAS Production ni bermula pada tahun 2000, hujung 2011. Tapi secara officialnya dibuat masa 2012 kat YouTube. Dan kenapa namanya MTAS adalah sebenarnya kita orang buat YouTube channel tu untuk dikongsi bersama. Kita orang habis SPM dah masa 2011. 2011 is our SPM punya time. So 2012 kita orang dah tak tahu nak buat apa, kan cuti kan. So kita orang buat satu YouTube lah kononnya. Time tu kita tak ada Google Drive, kita tak ada apa-apa cloud untuk kita simpan kita punya kenangan video. So kita buat satu YouTube channel di mana semua password tim-tim sekolah kita orang tahu password tu. So kita orang nak namakan first YouTube tu adalah For Chat. Tapi bila kita orang daftar dekat YouTube, Google kata dah ada orang guna. So dia suggest satu nama All Chat. So kita orang buat All Chat tu, tiba-tiba email yang kita orang nak gunakan untuk buat All Chat tu di reject. So dicadangkan nama seterusnya di All Chat. Kena reject kat email. And finally dia mencadangkan Mr. D All Chat. Dan saya buat dan berjaya. So that's why Mr. D All Chat, encik yang berkongsi. Di mana masa tu kita orang buat kononnya YouTube tu untuk berkongsi bersama. So itu start macam mana kita dapat Mr. D All Chat. Dan bila di short form kan, selepas 3 tahun, di mana bila kita buat commercial, orang-orang klien semua cakap macam apa Mr. D All Chat, diorang sebut pun susah. So kita orang menerima nasihat dari seorang businessman, kata cuba pendekkan. So kita buat MTAS, MTAS Production. So Mr. D All Chat ni dibangunkan oleh 15 orang budak bujang yang muda, yang mentah, termasuk saya, iaitu sesama budak kampung saya. Sehinggalah dia menjadi serius. Kita dah dapat klien, kita dah dapat job, and berkembang sehingga ke 2016, di mana 2016 Mr. D All Chat for the first time kita orang daftarkan Mr. D All Chat atas nama MTAS Production sebagai satu syarikat yang sah, iaitu Sdn Bhd, yang kita nak buat secara serius. Kita bayar cukai, kita ada buat audit. So 2016 lah kita start ambil tim baru yang lebih profesional, sehinggalah sekarang yang dapat batch 07 yang korang ajar ni. Right. So that's how MTAS Production tertubuh. Ya. Dan for your information, start lagi awal bagi kita orang. Di awal setahun. Kita pun baru tahu benda tu. Macam orang lagi awal. So ingat kita orang dah 8 tahun. So start production is 9 tahun. So ini bukan Q&A pasal start. Okay, next.
Okay, jom kita tengok soalan seterusnya Ilyas. Tak. Kan center nampak je nama. Baju mahal ni. Ini baju daripada Asap Mota punya MV. Kalau korang tahu harga baju ni RM7,000 lebih. Dan kita terrosakkan. So kita orang kena ganti balik RM3,000 lebih. Ya, so Ilyas pakai sekarang. Sebab yang merosakkan dia. Sebab dia tarik Asap Mota masa tu terlalu kuat. So meninggalkan satu titik lubang yang kecil dan kita orang terpaksa ganti. Soalan seterusnya Daripada Syahiza Mat Saleh. Dan dia kali ni Mat Saleh dan kita ada Muslim. Muhammad Saleh kot. Muhammad Saleh macam. So macam orang fikir nak ada international punya supporter kan. Okay, apa soalan dia Ilyas? Kenapa muka Ilyas teruk sangat? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Dulu Ilyas sebenarnya seorang jejaka yang kacak. Wajahnya sahaja menyebabkan si dara dan janda naik gila. Kemudian Ilyas berjumpa dengan seorang ustaz untuk membantu menyelesaikan masalahnya ini. Kekacakan Enta ni Ilyas telah menimbulkan fitnah yang besar pada muka bumi ni. Jadi untuk menghilangkan fitnah tersebar lebih berluasa, Ilyas memilih satu jalan yang menyakitkan. Dan duka citanya, Ilyas menyangka tindakan itu telah memenuhi jalan penyelesaian. Tetapi Disebabkan kehormatan Enta yang tak boleh bawa bincang ni, Enta telah menimbulkan fitnah yang lebih besar. Okay, soalan seterusnya daripada Muklis_Shah99. Okay, yang first dia ada dua soalan. First, soalan dia, bila nak buat video tutorial? Yang kedua, siapa atau apa inspirasi Emtah dalam filmmaker? Okay, satu, bila nak buat video tutorial, kita dah buat video tutorial lah. Kita dah ada Emtahflix di mana satu web laman sesawang, satu bahasa Melayu. Kita ada website yang di mana kat situ kita dah himpunkan berpuluh-puluh, buat sekarang 75 tutorial lengkap untuk korang hasilkan video yang gempak. So siapa inspirasi Emtah dalam filmmaking? So ada banyak. Untuk filem, kalau kat Malaysia secara domestik saya suka Razai Shah Rashid, di mana director cerita Lengkuang pula, apa nama tu? Mandatory. Yang baru ni apa? Contoh aku mewarisi kau, bagi kau Pusaka. Susah tak sebut. Pusaka dia sangat evergreen lah, dia punya hasil direction. Tapi kalau cerita pasal luar negara, saya personally suka Steven Spielberg, David Fincher, Christopher Nolan. So diorang adalah director yang gempak gila, Oscar punya level lah. So insyaAllah doakan. Malaysia sebenarnya boleh je nak capai ke tahap tu, cuma kita kekurangan bajet. Macam saya dah jumpa sendiri Razai Shah Rashid, kita dah jumpa Yue yang mana buat cerita hanyut. So diorang memang ada level Oscar punya kualiti lah. Cuma kita nak pergi ke Oscar perlukan bajet berpuluh-puluh juta untuk masuk Oscar sahaja. Bukan punya buat filem tu nak masuk Oscar kena ada jutaan ringgit, jutaan dolar untuk masuk akses untuk kau tersenarai dalam list Oscar punya filem. So Oscar sebenarnya nak masuk berbayar, bukannya free. So bagus macam mana pun korang punya filem, tapi korang tak mampu nak bayar untuk listkan korang punya filem dalam tu, no point. Right, next. Apa pendapat pihak hampa tentang netizen? Describe generally. The term netizen is a portmanteau of the words internet and citizen, as in a citizen of the net or net citizen. 1, 2, 3. It describes a person. 4. Okay, daripada PG TV. Salam, kalau handsome tapi depressed nak join Metas macam mana? Kau depressed ke desperate? Depressed aku baca. Okay, untuk daripada Sabrina Lika. The first soalan adalah guna kamera apa? Okay, kamera yang kami guna untuk shoot sekarang adalah Blackmagic Ursa Mini 4K. Dan kita ada beberapa kamera lain, antaranya Sony A7S2, EOS 70D, apa nama? Satu lagi? Apa tu hal tak apa. Sony So senang ya edit nanti. Sony 7 dah. Kita ada Sony FS700 tu je lah. Dan kita ada kamera lama kita orang, Nikon D5000. iPhone tak ada, kita pakai iPhone kat sini. Okay. Ya, kita ban iPhone ni lah. Ya. Okay, Android je. Okay. So edit guna software apa? Okay, software apa kita edit? Aku tanya kau. Kita pakai software Adobe, iaitu Adobe Premiere Pro dan juga Adobe After Effects. Dan After Effects untuk buat efek, Adobe Premiere Pro untuk editing keseluruhan lah. Jadikan video yang final untuk ditengok dan ditonton dekat YouTube. Official bukan crack. Ya, beli. Bila nak buat channel gaming? Kita ada orang tepat sekarang. Okay. Ini Ashraf yang mungkin bercita-citanya. Ini kau kena tunggu sikit, nanti tak nampak dengan kamera. Okay. Kita orang ada plan untuk buat channel gaming. So Ashraf bangun sikit. Kamera tak nampak. Betul lah. So Ashraf, bila kita nak buat channel gaming? InsyaAllah lepas kita habis Emtahflix,
Lepas kita habis Mtaflik punya projek, dia akan buat channel gaming. So kalau tak jumpa channel gaming tu bila lepas habis Mtaflik, korang boleh cari dia dekat Instagram dia Nick Ashas. Bukan. Nick Ashas. So korang boleh batch dia orang kat sini kalau tak ada channel gaming tu dalam masa tempoh yang ditetapkan. Alright, thank you. Dah belah kau. Belah. Show. Okay. So soalan daripada Rohana Ana. Siapa yang paling annoying dalam grup MTAS ni? So soalan terusnya daripada Syatira Sazali. Syahmi Sazali punya adik. Habis adik nak mati ni. Mati bila? Hari ni lah. So macam mana terinspirasi untuk jadi YouTuber? Alright, saya terinspirasi untuk jadi YouTuber masa tahun 2011, hujung 2011 selepas saya habis SPM. Saya sebenarnya memang dah suka buat video sejak daripada darjah 6 lagi. Saya dah suka main guna phone Nokia N73, dah main Nikon D5000 masa form 3. And cuma tak terfikir untuk sampai ke tahap YouTube sebab kita punya internet memang problem dulu. Saya dulu kampung memang have very limited untuk connect dengan internet. Tiba-tiba saya ada layan satu YouTuber namanya Aiman Azlan dan kami sangat terinspirasi dengan how dia menunjukkan bakat dia dalam membuat video. At the same time dia memberikan inspirasi dengan mesej-mesej yang sangat baik dalam video dia. So kita orang macam terfikir, why not? Kita orang tahu buat video, macam kita tak buat benda yang sama macam dia buat. And happen lah 2012 YouTube channel nama Mr. Dior Chef dan now dikenali sebagai MTAS Production. That's how kita terinspire. So Aiman Azlan kalau tengok video ni, bila tak kita nak jumpa lagi? Tak pernah jumpa sekali je kat Talk. Okay? So semoga hidup lagi Encik Aiman Azlan. So soalan seterusnya daripada AKA Amri Official. So ini yang official. So kalau korang jumpa AKA Amri dekat luar yang tak tulis official, itu a fake account. So pastikan korang subscribe pada AKA Amri Official only. Alright, soalan dia. Apa harapan bila buat channel? Berapa ahli MTAS Production? Siapa paling annoying? Siapa paling kelakar? Siapa selalu buat hal video shooting? Siapa paling handsome? Siapa paling cantik? Siapa paling comel? Okay, tu je. So banyak-banyak tu dia cakap itu je. This is like not a question, it's like a wawancara dah jadi kan? Okay, soalan seterusnya daripada Amir Animation. Kalau dalam bahasa Melayu dia animasi Amir. Okay, so soalan dia, saya ada satu soalan. Sebagai seorang pengarah, bagaimanakah cara yang betul untuk mengarah pelakon ke cameraman dan macam salah je terasi kau. Okay, dia macam ni. Bagaimanakah cara yang betul untuk mengarah pelakon? Betul tidak? Tahu. Bagaimanakah cara yang betul untuk mengarah pelakon ke cameraman dan kru yang lain supaya buat kerja mereka? Patutnya ayat dia yang betul kan. Sebagai seorang pengarah, bagaimana cara yang betul untuk mengarah pelakon ke, cameraman ke dan kru ke? Macam tak kena. Tak. Sebagai seorang pengarah, bagaimana cara yang betul untuk mengarah pelakon, cameraman dan kru yang lain supaya buat kerja mereka? So ke tu tak perlu ada pun kat situ. So it's satu penggunaan sebab kat bahasa Melayu yang salah. Sebab dia animasi kot, kita video. Oh ya, faham. Animasi mungkin guna ke. Okay, right. Thank you dan dia buat animasi punya emoticon yang which dah ketinggalan zaman, yang di mana orang dulu tak ada emoticon, dia type macam you know. Okay, so untuk tips macam mana nak mengarah cameraman, nak mengarah pelakon, nak mengarah kru yang lain buat kerja mereka. Satu tips saya adalah kru tu sendiri kena tahu apa kerja dan position dia. So kita tak perlu nak arah setiap masa, diorang tahu apa yang patut diorang buat. Just kita memberikan satu guide, kita nak buat apa hari tu dan diorang akan bertebaran buat kerja diorang sendiri tanpa perlu every macro management kita nak beritahu kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Tak. Diorang sendiri kena tahu position diorang dan apa tanggungjawab diorang dan role diorang. Dan selebihnya saya cadangkan anda untuk melanggan Netflix di mana kita dah sediakan banyak gila tutorial dari segi directing, dari segi penulisan skrip, daripada buat lighting, buat kamera, equipment sesuai untuk diguna pakai, marketing, semua complete dalam Netflix. Dan kita on the way nak buat satu lagi platform Netflix yang lebih besar yang mencapai hampir 500 tutorial. Itu yang kami tengah serabut buat sekarang. Dan kalau nampak kita makin gemuk sekarang disebabkan benda tu, kita tak ada masa untuk exercise, kita tak ada masa untuk semua benda, hanya untuk anda. So gemuk ni salah anda. Biasanya memang bukan salah kita kalau kita gemuk, betul? Mesti salah sesiapa yang terlibat. Alright, so langgan Netflix untuk dapatkan lebih banyak jawapan yang seperti ini sebab kita tak sempat nak cerita semua kat sini. Alright, next question. Soalan seterusnya daripada siapa? Seterusnya daripada Muhammad Fawad bin Junad. Okay, apa hubungan Cik Asfar dengan Ilyas selain kawan? Sebab kebanyakan video MTAS Production mesti akan ada Cik Asfar dan Ilyas. Otak dia. So, daripada Arif Firdaus 6 days ago, boleh tak listkan Bibi kering. Boleh tak listkan ranking video mana yang paling mahal kos pembikinannya sehinggalah paling low budget?
Okay, yang paling mahal kita cost yang kita orang keluar dalam video, music video Percaya Samota, di mana kita hampir burn 30k sahaja. Main cost is not dapat job tu harga 30k, is cost yang keluar. Kita bayar kru, kita bayar lighting. Lighting saja kita belanja sampai 12k untuk masa tu. Sewa bukan beli, kita sewa 12k. Dan hasil dia sangat puas hati, korang boleh tengok Percaya Samota. Dan kemudian Kingsman pun cost dia besar sebab kita sewa red camera yang berkualiti tinggi, yang sehari red camera punya sewa saja 3,500 per day dan kita shoot 2 hari. Sangat memuaskan hasil dia. Korang boleh tengok Kingsman parody MTAS Production kat YouTube. Dan yang paling murah adalah video ni. Wait. Okay, soalan next daripada Ray Kizama. Soalan je, bagi giveaway sikit. Nani? Siapa budak ni? Aku tak boleh betul lah. Aku cari alamat dia. Kau cari alamat tu. Ray Kizama Elong, kau panggil budak-budak kita sekarang. Ada budak ni. Wah, ada dua melati. Dua melati belah atas bukit ke bawah bukit? Nombor 5 Nombor 5 sebelah masjid. Okey, jom settle. So, seterusnya Nur Syuhada. Siapa ahli MTAS batch yang baru ni? Boleh senaraikan tak? Saksikan. Ini Norman, atau lebih dikenali sebagai No. Dia merupakan ahli MTAS yang pertama membuat TikTok dan dia suka memaksa rakan-rakannya untuk melakukan TikTok bersama-samanya sekali. Serta dia suka lakukan unboxing yang literally have no view. Terima kasih Syah. Dan dia merupakan prop master MTAS Production. Ini Ashraf dan dia tak suka orang panggil dia Acap. Nama aku Acap. Dia ada kelebihan bandkan cahaya yang lurus. Anda mungkin sangka dia sedang melihat ke arah lain, namun sebenarnya dia sedang mematikan anda. Oi, pandai kamera dah oi. Tengah pandang ni. Dan dia merupakan editor kami dan insyaAllah akan jadi leader di bahagian MTAS Gaming. Dan ini pula akhir muka ala-ala abang long kawasan. Sekali pukul tak nampak mentari pagi. Namun di sebalik wajah ayahanda ni tu, dialah tim MTAS yang paling mudah terkejar. Dan dia merupakan art director MTAS Production. Ini Farah Afiqah. Di sebalik muka ustazah dia ni, dia pernah curang sekali dengan boyfriend yang telah 8 tahun dia relate. Tak guna betul. Dasar perempuan. Oh, dan dia pandai bermain ukulele sambil menyanyi di rakaman phone yang pecah kualiti audionya. We don't love anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Dan dibuat naik ke Instagram dengan video kualiti yang rendah. Dan ya, dia suka bergambar di mana-mana tangga yang berhampiran. Dan dia merupakan director media sosial MTAS Production. Ini pula Aizat. Muka Cina tapi makan sambal belacan. Setiap hari berlatih bermain game untuk tournament katanya. Hasil latihannya yang intensif dan ketat. Tolong aku nak sakit 304 belakang pokok. Ya Allah, kenapa aku mati? Ya Allah. Guess what? Tahukah anda berapa perlawanan yang telah dimenang dalam e-sport? Tak ada. Perkenalkan Director of Photography MTAS Production. Ini Lutfi, budak dari German Malaysian Institute. Yang ironinya, dia langsung tak reti cakap Jerman. Mengagumkan. Oh, tapi dia ada satu kelebihan yang dia boleh melakukan beatbox. Yang mana kelebihannya itu langsung tak diguna pakai di MTAS Production. Tahniah Lutfi. Dan dia merupakan Assistant Director Behind the Scene MTAS. Ini Zahra, satu-satunya entiti bukan manusia yang wujud dalam MTAS. Dia fetish dengan apa sahaja yang berwarna kuning. Dan dia tak pernah salah walaupun dia buat salah. Dengan ringtone phone-nya yang Baby Shark du. Tapi bila kita cakap dia manja, mana ada? Deli, tengok ni, dia orang cakap sama manja. Dan dia merupakan Assistant Director merangkap editor MTAS Production. Dan ini Deli. Semua orang panggil dia Mami. Maybe disebabkan masakan yang sedap dan orang selalu mengambil kesempatan untuk masakannya itu. Tapi keburukan dia Cis, aku tak cukup maklumat lagi untuk dapat keburukan dia apa setakat ni. Dan dia merupakan Production Manager MTAS Production. Seterusnya daripada
Beruk Loki. Beruk. Dia beruk tapi gambar kucing. Okay. Boleh tak minta kat Abang Asfar buat muka elok-elok sikit bila tengah buat scene surprise? Okay, kita buat muka elok. Jom. Okay, soalan yang sama daripada Beruk Loki tu. Kita ambil soalan ni lah. Kemana perginya Indrawasih? Jom kita dapat kepastian sendiri daripada Indrawasih sendiri. Jom lah, kita call gentle lah. Call speaker. By the way, kita orang memang dah lama gila tak contact dengan dia. Tapi hari ni sebab korang tanya, kita orang contact juga dia. Kalau dia angkat, angkat lah. Kalau tak angkat dah. Boom. Okay, nah kita tengah call, nampak? Loud speaker. Ada gambar dia sekali, kita loud speaker. Kita tak tahu apa cerita, mungkin dia dah lupa kita orang. Mungkin dia anggap kita orang insurans ke. Cik. Dia say nombor call lagi tak? Tak tahu. Dia say nama Mok. Tak angkat. Mungkin tengah dekat ke Mac. Mungkin tengah mengaji. Okay, sekarang dia tengah baru bangun. Dia tengah cuci muka sekejap. Ya. Hello? Assalamualaikum. Ahmad? Hello Ahmad. Sihat? Sihat Ahmad? Ya. Kau tengah buat apa sekarang? Kau busy tak sekarang? Kenapa? Nak tanya kau tengah buat apa sekarang? Kau tengah buat apa? Bukan kau buat kerja sekarang kau apa? Tanya je. Oh, buat freelance. Oh, freelance apa? Comic ke apa? Tampil aja lah. Apa? Jaga. Tampil. Betul lah tu. Komen lah. Okay, Mat. Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Okay, Mat. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, salam. Okay, dapat. So, dia tengah lagi komen sekarang. Pokok lah. Mesti dia pisah. Dia boleh macam apa tiba-tiba tanya. Dah berapa tahun tak kau tiba-tiba macam apa dia? Macam mesti dia fikir nak join insurans ke? Kau ada kowe ke? Dia terus cakap asal. Aduh. Macam tu lah hakikat bila tiba member korang dah lama tak call, tiba-tiba call dan tanya kau sihat ke tak. It's a very dangerous question for nowadays lah. Sebab mesti dia ada ajak pergi mamak and then dia bentangkan satu dokumen and kau ada insurans dah tak? Suara dia takut gila kot. Agak macam tiba-tiba. Right, so that's it. Terima kasih kerana subscribe at 500k sehingga 500k untuk Emtas Productions. Kita akan road to 1 million insyaAllah kalau rezeki dan jodoh dan ajal tak menemu kami lagi. So teruskan support kita orang and Emtas Production. Dia macam okay. Sini ke? Sini. Sini lah. Kita buat sini. Sini nampak cantik sikit. Sini. Macam mana? Okay, gabungan. Cepat gambar. Gabungkan. Gaynya. Okay, so Emtas Production. Tak boleh bentuk dia. Gabung lah.